Cubaan 10 parti keluar sempadan gagal. Brigadier Jeneral Abdul Karim bin Ahmad, Komander Angkatan Tugas Bersama 2 ATB 2 berkata, hasil pemeriksaan awal mendapati kesemua parti itu tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah dan mahu kembali ke negara asal mereka. Maklumat yang diperolehi dari tahanan juga memaklumkan bahawa mereka bergerak dari Taman Tawau Lama ke Pulau Sebatik menggunakan laluan berhampiran sekolah berkenaan bagi menaiki bot yang telah diaturkan oleh ejen untuk pulang ke negara mereka. Berita seterusnya, komitmen kesumba santuni masyarakat tempoh pandemik jadi contoh. Menurut Datuk Dr. Taufik, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah, kesibukan tugas hakiki sebagai penjawat awam, isteri, ibu dan guru dalam mendidik anak sepanjang tempoh pandemik tidak menjadi halangan dalam melaksanakan aktiviti kemasyarakatan bagi warga UMS dan juga masyarakat setempat. Pelbagai usaha yang digerakkan bagi menyantuni masyarakat jelas menunjukkan iltizam dan kecintaan dalam perkara yang disukai akan mendorong terhadap pengurusan masa dengan efisien bagi memastikan apa yang diingini akan diperoleh. Berita seterusnya, PPV IPT UMS bantu tingkatkan penerima vaksin di Sabah. Menurut Datuk Seri Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah, beliau dimaklumkan bahawa mulai minggu depan, kapasiti pemberian vaksin oleh PPV UMS adalah sebanyak 3,000 dos sehari berbanding hanya 1,000 dos sehari pada masa sekarang. Ini juga sudah pasti akan membolehkan Sabah mencapai imuniti kelompok apabila 2.7 juta penduduk negeri ini menerima suntikan vaksin COVID-19. Beliau turut mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada UMS, terutama Naib Chancellornya kerana menyediakan PPV kepada kaki tangan dan pelajar universiti serta awam untuk menerima vaksin. Berita selanjutnya, Smart Pedal Protective Dispenser, rekaan tempatan bantu cegah penularan COVID-19. Lawrence Imoy, Presiden Persatuan Sukarelawan Kanser Sabah PSKS berkata, sumbangan tersebut sebagai sokongan mereka kepada usaha bagi mencegah penularan virus COVID-19. PSKS juga merupakan salah satu pengedar yang telah dilantik untuk memasarkan alat-alat yang sesuai digunakan di mana-mana premis kerajaan dan swasta. Alat berkenaan merupakan hasil rekaan tempatan oleh rakan NGO mereka dari Persatuan Inovasi Sabah. Berita seterusnya, SESB pastikan pengguna menerima diskaun pemulih. Menurut IR Idris Muhammad Nor, Pengurus Besar Kanan Pengurusan Aset, SESB menghentikan bacaan meter di tapak bagi mengemaskini sistem pembilan untuk memastikan diskaun tersebut dapat diberikan kepada semua pengguna. SESB sentiasa berusaha untuk memastikan pelaksanaan diskaun pemulih berjalan dengan lancar. Akaun pengguna akan dibilkan secara anggaran di dalam sistem berdasarkan amaun bil pada bulan sebelumnya dan akan diselaraskan apabila bacaan sebenar di tapak dilaksanakan pada penghujung Julai ini. Berita seterusnya, kelewatan bekalan vaksin ke Sabah berpunca dari pembekal lambat sampai ke negara ini. Datuk Seri Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah berkata, kita memang mahu mendapatkan lebih banyak bekalan vaksin dan berharap kerajaan dapat berbuat demikian. Justru kita berharap kerajaan persekutuan dapat membekalkan vaksin ke negeri ini dengan lebih banyak kerana Sabah antara yang terendah dan kita tidak menerima banyak bekalan vaksin daripada kerajaan. Memang ada sedikit kelewatan, tetapi Kementerian Kesihatan sudah menjadualkan semula penghantaran vaksin ke negeri ini. Berita seterusnya, mesin ATM BSN mula beroperasi di Suk, lebih mudah penduduk laksana urusan perbankan. Menurut Datuk Ata Joseph Kurup, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, saya telah usahakan untuk membawa kemudahan mesin ATM ini sejak tahun lalu. Lebih lagi sekarang dalam masa pandemik COVID-19, di mana sukar untuk penduduk keluar ke Keningau bagi menggunakan ATM di sana. Dengan adanya mesin ATM pengeluaran duit di kawasan kita juga, bererti duit itu akan dibelanjakan di daerah kita sendiri dan bukan di Keningau.
Ini secara langsung akan meningkatkan pengaliran wang dan meningkatkan ekonomi di daerah kita. Berita seterusnya. Sabah dijadual terima lebih 1 juta dos vaksin COVID-19 untuk Julai. Menurut Datuk Masidi Manjun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, mengikut jadual penghantaran, Sabah akan menerima 30,000 dos vaksin COVID-19 esok 23 Julai dan satu lagi bekalan vaksin dalam kuantiti yang besar iaitu 308,880 dos dijangka sampai pada Rabu depan 28 Julai. Kita mengharapkan tidak ada lagi gangguan ke atas penghantaran bekalan vaksin bagi bulan Ogos dan seterusnya. Ini akan membolehkan kita meningkatkan kadar vaksinasi bagi penduduk Sabah. Jangan lupa like, share dan subscribe kami di channel YouTube Sabah Media. Lo nanti COVID-19, kita mesti menang.